السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia Dia, dengan rahmat Dia, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekali lagi dapat sama-sama hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ada menyatakan di dalam kitab dia Talbisu Iblis, iaitulah belitan iblis. Dan tuan, makna talbis adalah tipu daya daripada iblis bagi menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pernah sebut dalam kuliah maghrib kita, kalaulah seseorang dia berhadapan dengan perkara yang sememangnya diharamkan pada syarak, maka itu adalah perkara yang mudah. Sebagai contoh, kalau orang dia tak mendirikan sembahyang kerana dia malas, tuan-tuan, maka orang ini kita tahu dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dia. Dia malas. Kemudian kalau adalah orang yang pi minum arak misalnya, tuan-tuan, yang tu mudah jelas, kerana arak ianya diharamkan pada syarak. Kemudian orang yang meminum khamar ini, dia adalah orang yang berdosa besar, dan kita tahu dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dia. Demikian dengan perkara-perkara yang lain yang jelas. Jelas dia punya pengharaman daripada segi syarak.
mencuri, ambil hak orang lain, tuan-tuan, maka itu kita tahu ianya adalah berdosa pada sisi Allah Ta'ala. Kemudian membunuh orang, kita tahu ini adalah dosa besar kepada Allah. Makan riba, ianya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kita risau apabila iblis dia boleh menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mana manusia itu menganggap bahawa diri dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka dah melakukan kebaikan, tetapi mereka belum lagi melakukan kebaikan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang melakukan kemungkaran pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Ada orang yang dia duk berasa amalan yang dia lakukan itu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang dia lakukan itu adalah perkara yang menjauhkan dia lagi daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ada orang yang dia suka menghadirkan diri dia ke majlis-majlis zikrullah. Ada orang yang dia suka menghadirkan diri dia pada majlis-majlis yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis zikir, kemudian majlis-majlis peribadatan. Dan manusia dia suka pergi ke tempat-tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat yang baik. Tuan-tuan, dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, orang ini tidak lebih hanya sekadar menghadirkan dirinya pada majlis zikrullah, tetapi mereka jauh daripada maksud yang dikehendaki daripada majlis tersebut. Dan tuan, pasal apa kita berada pada majlis zikrullah? Tujuan dia adalah kerana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita lebih kemas dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, pasal apa kita berada di dalam majlis ilmu seumpama ni? Dan tuan, kita berada dalam majlis ilmu seumpama ni adalah kerana nak menambahkan lagi pengetahuan kita. Kemudian dengan pengetahuan itu kita nak beramal, dan beramal ni adalah kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, berapa ramai orang yang hadir ke dalam majlis-majlis zikrullah, ke dalam majlis-majlis peribadatan, hanya sekadar untuk berseronok sahaja di situ. Tuan-tuan, bahkan orang-orang ni bila dia duduk dalam majlis-majlis seumpama tu, maka dia akan menangis. Tuan-tuan, dia duduk dekat dalam majlis tu, dia duduk berasa macam dia duduk dekat dengan Allah Ta'ala. Tetapi bila mana dia keluar daripada majlis tersebut, dia tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana dia keluar daripada majlis ilmu, tuan-tuan, dia tidak beramal dengan ilmu yang dia duk dengar. Tuan-tuan, apabila tidak adanya mujahadah, maka
orang ini adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut syarat bagi nak mendapatkan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seseorang itu dia bermujahadah pada jalan Allah. Dan dia kena lakukan amal saleh. Dia kena lakukan amalan-amalan yang membolehkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah. Tuan-tuan, siapa dia orang yang bermujahadah ni? Dia adalah orang yang beramal saleh. Tuan-tuan, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar masuk dalam majlis zikrullah. Tuan-tuan, dia bukan hanya setakat hadir ke dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, lepas dia keluar daripada majlis-majlis itu, hendaklah dia melakukan sesuatu, hendaklah dia melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka ini adalah orang yang bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok ada orang yang dia bila dia beristighfar, tuan-tuan, keadaan dia sama saja. Padahal dia hari-hari duk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia duk hari-hari melantunkan salawat kepada Nabi SAW. Tetapi diri dia langsung tidak ada perubahan apa-apa pun. Tuan-tuan, kita tengok ada orang yang dia baca Al-Quranul Karim, tetapi dia tidak mematuhi hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok ada orang yang dia mendirikan sembahyang, tuan-tuan, tetapi sembahyang dia tidak mampu nak mencegah diri dia daripada melakukan fahsyat dan juga mungkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni yang disebutkan oleh ulama. Pasal apa kita punya amalan kita tidak memberikan kesan? Tuan-tuan, sebagai contoh sembahyang. Bila mana orang ni dia mendirikan sembahyang, tuan-tuan, orang yang mendirikan sembahyang ni ada dua. Yang pertama, kalau dia betul mendirikan sembahyang, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang pertama. Tuan-tuan, maknanya bila dia mendirikan sembahyang, maka dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bila dia mendirikan sembahyang, maka dia pasti akan dapat mencegah diri dia daripada melakukan fahsyat dan juga mungkar pada Allah. Tuan-tuan, perkara ni Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang yang didirikan oleh seseorang mampu mencegah diri dia daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi kita tengok, kita buat sembahyang ni lama dah, tapi diri kita duk turun hawa nafsu macam tu juga. Tuan-tuan, kita duk istighfar, tapi langsung tidak ada perubahan pada diri kita. Tuan-tuan, padahal orang yang melazimkan istighfar, dia minta ampun dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lebih giat melakukan amal saleh. Dia orang yang paling banyak menyucikan jiwa dia kepada Allah. Tuan-tuan, tapi istighfar tak lebih hanya sekadar istighfar yang dia lantunkan pada mulut dia. Tuan-tuan, pasal apa perkara ni berlaku?
maka disebutkan oleh ulama. Dan tuan kata ulama ni antaranya yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syadzuli rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Syadzuli ni siapa dia? Dia adalah pengasas kepada tariqah Asy-Syadziliyah dan merupakan salah seorang daripada ulama tasawuf yang besar. Dan tuan, guru dia adalah Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, jadi kata Imam Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata orang yang beristighfar kepada Allah, hendaklah di dalam istighfar itu adanya inabah. Dan tuan, apa dia inabah? Hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia bukan hanya setakat istighfar saja. Dan tuan, kita istighfar ni pasal apa? Pasal apa kita istighfar? Dan tuan, kita istighfar pasal kelebihan dia begitu besar. Kerana kelebihan dia boleh memurahkan rezeki. Kemudian istighfar boleh mengeluarkan kita daripada segala masalah. Dan tuan, dengan istighfar boleh menarik rezeki kepada kita. Dan tuan, padahal istighfar ni, apa dia makna istighfar? Adalah pohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana tu kata ulama, siapa-siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia ada inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi dia tak, dia istighfar ni kira dia nak murah rezeki. Dan tuan, banyak daripada kita ni kira nak murah rezeki kan? Bila istighfar, bila baca apa-apa ni kira nak murah rezeki daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, kita nak kena ingat, amalan yang kita buat ni sebenarnya tidak melayakkan kita untuk mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu disebutkan oleh ulama, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dia memberikan anugerah dia kepada satu-satu orang, tuan-tuan, ini hanyalah semata-mata anugerah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bukannya ada kena-mengena dengan segala apa yang kita amalkan. Dan benda yang kita amalkan ni, kalaulah nak dibandingkan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat jauh. Dan contoh sembahyang yang kita dirikan tak sah ni, dan tuan, berapa banyak yang kita ingat di dalam sembahyang kita. Dan tuan, padahal kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia kata orang yang apabila di dalam sembahyang dia tidak menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang paling cepat untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni bagus sembahyang. Kalau kita muhasabah balik sembahyang kita tak sah ni, berapa banyak yang kita duk ingat dalam sembahyang kita. Dan tadi masa tengah duk sembahyang ni, dan tuan-tuan pun tahu, dengar suara saya ni macam mana. Yang ni apa ni, makan harum manis punya pasal. Hari tu ni saya pergi kuliah dekat satu tempat. Bila nak balik, mereka bagi harum manis tu dia satu beg plastik kan. Kira-kira kalau timbang tu, kalau ikut harga yang dulu-dulu ni, perasan ada dalam RM 200 lebih kurang. Punya banyak harum manis orang bagi. Kita pula memang saya tak mau nak makan pasal tahu dah, bila buah pelam ni, buah mangga ni, dia ada getah dia. Bila kita makan nanti jadi batuk.
Tapi dekat rumah kita tak duduk seorang-seorang. Kita ada orang perempuan, kemudian kita ada anak-anak. Dan anak-anak ni dia cukup rajin. Rajin lagu mana? Dia apa ni, dia belah, dia buh dalam pinggan, lepas tu dia bawa masuk dalam peti air. Oh, no. Tengah pula cuaca panas-panas ni, tengok dia dua beradik duk makan, pak duk tengok. Tengok ni, bagi pak rasa sikit satu. Mula-mula satu, lepas satu dua, lepas dua tiga. Dan lepas tu pak siap tanya lagi. Habis dah. Duk belah lagi. Dan duk kena macam ni. Masya-Allah, tabarakallah. Dan jadi tengah-tengah duk semayang tadi ni, tengah duk baca, tapi ni boleh gagah lagi lah. Saya dah kena macam ni dah 3 hari lah. Lepas-lepas daripada makan pelak tu. Hari tu lagi tak keluar suara. Yang ni boleh gagah keluar juga suara. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi tengah-tengah duk semayang tadi ni, duk berasa rengkung ni, rasa perit. Kemudian duk rasa gatai, nak batuk apa semua sekali. Tuan-tuan, dalam hati ni duk kata apa? Panjang pula surah Sajadah ni. Lepas baca Sajadah ni nak kena baca pula hal ata alal insan. Tuan-tuan, dia duk fikir macam tu. Tuan-tuan, jadi kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, orang yang di dalam sembahyang dia, bila mana dia tidak menghadirkan hati dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang paling cepat untuk diberikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita muhasabah balik semula, tu baru sembahyang, belum lagi dengan amalan-amalan yang lain. Tuan-tuan, kalau contoh istighfar tak sah ni, tuan-tuan, kita sebut astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan, makna dia apa? Ya Allah, aku minta keampunan daripada sisi Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku kembali kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, tapi zikir yang kita lantunkan, istighfar yang kita lantunkan, dia tak lebih hanya keluar daripada mulut kita, tetapi tidak ada inabah, tidak ada kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maka kerana itu kata ulama, bagi orang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah adanya inabah, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, dia kata lagi, apabila seseorang itu dia khudu', dia tunduk dengan segala hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia istiqamah dengan segala hukum hakam Allah itu. Dan kita pada hari ini, kita hanya tahu benda ni adalah benda halal, benda ni adalah benda haram, benda ni bagus, benda ini tidak bagus. Dan tapi kita kurang memikirkan satu benda. Apa dia? Istiqamah di dalam kita beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maka pengetahuan kita berkenaan dengan perkara halal dan juga haram ni hanya tinggal pengetahuan saja. Dan dia tak lebih daripada tu. Maka orang ni dia tidak ada istiqamah pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lalu kata Imam Syadzili lagi, apabila seseorang itu beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah diperhatikan di dalam ibadat itu adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan kita ibadat pasal apa? Kerana ibadat ni pahala dia besar. Betul tak? Tuan-tuan, pasal apa kita beribadat? Kita beribadat ni kerana kita nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, padahal dalam beramal ni dia punya roh amal itu adalah ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sesungguhnya amalan itu dia ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur zahiriyah, iaitulah unsur zahir dia. Dan kalau kita sembahyang, kita sembahyang apa semua sekali, dan tuan, pergerakan kita ni itu adalah pergerakan yang zahir. Kerana tu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bila mana dia sembahyang, bila dia sembahyang, maka Nabi SAW tengok dia sembahyang. Tuan-tuan, dia sembahyang ni dalam keadaan dia gerak tangan dia. Kemudian dia gerakkan dia punya tubuh badan dia. Kemudian dia gerakkan kepala dia. Tuan-tuan, dia sembahyang dalam keadaan tidak tenang. Lalu kata Nabi SAW, kalaulah hati dia khusyuk ketika mana dia sembahyang, maka pasti anggota tubuh badan dia tidak akan bergerak-gerak seumpama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kerana tu Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, sesungguhnya yang menghidupkan amalan seseorang itu ianya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, berapa ramai orang yang hadir ke dalam majlis-majlis zikrullah, berapa ramai orang yang hadir ke dalam majlis-majlis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia hanya sekadar habis dekat situ saja. Dia menangis di dalam majlis itu. Dia duk berasa bila mana dia bersama-sama dengan para alim ulama, maka dia tidak lagi akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ini menyebabkan apa? Dia tidak mau menuntut ilmu, dia tidak mau beramal, hanya berpada dengan dia pi kepada majlis-majlis zikrullah, dan dia duk berasa bahawa dosa dia telah pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya dia jauh daripada amalan. Dan pada hakikatnya dia jauh daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tetap, kata Imam Ibnul Jauzi, walaupun dia hadir dalam majlis ilmu, walaupun dia hadir dalam majlis-majlis zikrullah, keadaan dia tidak pernah berubah. Dia tetap melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana tidak adanya mujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu tadi kita sebut, orang yang nak mendapatkan hidayat Allah Subhanahu wa taala ni, syarat dia adalah mujahadah. Lalu Allah Ta'ala kata, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan kepada mereka jalan-jalan hidayat untuk menuju kepada jalan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kerana tu, bila mana kita sembahyang, lepas daripada sembahyang berazam tinggalkan maksiat kepada Allah. Dan bila mana kita keluar daripada majlis ilmu, dan kita berazam supaya kita beramal dengan segala ilmu yang kita dengar. Dan bila mana kita pergi kepada majlis zikrullah, bila kita rasa menyesal, maka pastikan
Penyesalan itu adalah kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana dengan tujuan-tujuan yang lain. Dan bila mana dia bertujuan dengan tujuan yang lain, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu pernah satu ketika, ini untuk akhirnya. Dan pernah satu ketika Nabi SAW dia lakarkan satu lakaran. Dan Nabi buat satu garisan lurus macam tu. Kemudian pada garisan lurus ni Nabi SAW lukis urat kanan, urat kiri, urat kanan, urat kiri. Dan kalau kita tengok daun tu kan dia ada urat dia. Satu urat yang menegak, kemudian urat kanan kiri, kanan kiri. Dan kata Nabi SAW, sesiapa dia yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, bila dia mengikuti garisan yang lurus ini, maka dia pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi SAW, bila mana dia berjalan kepada Allah taala, dia pi ke kanan, dia pi ke kiri, maka kata Nabi SAW, kalau dia sampai lambat, dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkemungkinan kata Nabi, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan terangkan pada kuliah Jumaat nanti, bagaimana lebih detail lagi orang-orang yang ditipu oleh iblis ini melalui daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dan yang bahayanya, bila dia merasakan perkara itu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rupa-rupanya dia adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, tazkirah pada pagi ini ada manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahannya juga kita sampai kepada maksud daripada amalan kita, iaitu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat itu yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.